Bagaimanakah anda menerbitkan rumus luas pelbagai bentuk? Okey, dalam tajuk ini kita akan belajar untuk menerbitkan rumus luas untuk beberapa bentuk ya. Okey, sebelum tu kita baca standard pembelajaran dulu. Okey, pada akhir pembelajaran kita akan dapat menerbitkan rumus luas. Okey, ada beberapa jenis bentuk di sini ya, segitiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium berdasarkan luas segi empat tepat. Okay, maksudnya keempat-empat jenis bentuk ini, luas dia sebenarnya rumusnya adalah dari ataupun berdasarkan luas segi empat tepat. Okay, so sebelum kita mula, kita kena buat revisi tentang luas segi empat tepat dulu. Ini segi empat tepat. Mau cari luas segi empat tepat ini, apa yang darab apa? Dah lupa lah tu. Ini adalah panjang untuk segi empat tepat. Lepas tu yang kiri dengan kanan adalah lebar untuk segi empat tepat ini. Kalau kita mau cari luas segi empat tepat, kita akan guna panjang, darab, lebar. Betul. Ini awak dah belajar waktu sekolah rendah. Okey, mari kita tengok bentuk yang pertama, segitiga. Segitiga sebenarnya korang dah tahu rumus dia untuk nak cari luas tu, rumus dia adalah 1/2 darab tapak darab tinggi, betul tak? Okey, tapi kenapa adalah 1/2 darab tapak darab tinggi? Jom kita tengok dulu ya. Okey, di gambar rajah atas ni kita ada 3 jenis segitiga. Ada segitiga yang bersudut tegak. Okey, lepas tu kita ada segitiga yang bersudut tirus, dengan kita ada segitiga bersudut cakar. Okey, ketiga-tiga jenis segitiga ni, mereka mempunyai panjang tapak yang sama. Okey, iaitu panjang tapak mereka masing-masing adalah A. Panjang tapak dia A, panjang tapak dia A, panjang tapak dia pun nilainya A. A tu maksudnya boleh ubah, maksudnya kita tak tahu nilainya so kita letak sebagai A. A tu maksudnya panjang tapak dia adalah semua samalah, sebab ini pun A, ini pun A, ini pun A. Okey, lepas tu untuk segitiga bersudut tegak senang, kita tahu tinggi dia adalah B. Okey, tapi untuk segitiga yang ini, yang bersudut tirus ini, bagaimana kita nak tahu tingginya ataupun bagaimana kita nak kenal pasti tingginya? Tingginya awak tak boleh cakap yang condong ini tinggi ya. Okey, so awak kena sentiasa ingat tapak dan tinggi adalah sentiasa bersudut tegak. So nak dapatkan tingginya, awak kena cari dari bucu yang atas kali ni, yang tengah-tengah ni, awak buat satu garis serenjang dengan tapak ni. Okay, so ini adalah tingginya. So tinggi di sini adalah B juga. Nampak tak? Ini pun B. Okay, sama juga untuk segitiga yang bersudut cakar ni. Tak boleh kata ini adalah tingginya. Okay, tinggi dia mesti sentiasa 90 darjah dengan tapaknya. So di sini, ini tingginya. So ini adalah tingginya. Tingginya pun B. Okay, so nak cari luas untuk segitiga, ketiga-tiga jenis segitiga ni, 1/2 darab A darab B. Okey, 1/2 AB. A itu adalah panjang tapak, B itu adalah tingginya. Okey, itulah sebab dari sekolah rendah korang dah belajar yang ni kan. Luas segitiga sama dengan 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Okey, so kenapa saya boleh kata rumus untuk luas segitiga ni berdasarkan segi empat tepat? Okey, jom kita tengok balik segi empat tepat. Okey, dan di sini kita boleh dapat cari satu segitiga dalam segi empat tepat ni. Dan korang boleh nampak kan, sebenarnya segitiga ini adalah separuh daripada segi empat tepat, betul tak? Kalau nak cari luas segi empat tepat, kita tahu panjang, darab, lebar. Okey, kalau nak cari segitiga ni, dia separuh daripada segi empat tepat ni kan? So 1/2 darab panjang, darab lebar. Itu sahaja sebenarnya. Okey, apa yang bezanya di sini? Okey, di sini ini adalah panjang untuk segi empat tepat. Dan untuk segitiga ini adalah panjang tapaknya. Itulah sebab panjang ni sebenarnya dengan panjang tapak ni sebenarnya sama. Just kita guna nama lain. Okey, panjang tapak. Panjang tapak sebenarnya, panjang tapak untuk segitiga sebenarnya adalah panjang untuk segi empat tepat ini. Okey, dan sama juga, ini adalah lebar untuk segi empat tepat, betul? So, lebar segi empat tepat ini sebenarnya adalah tinggi untuk segitiga ini. Lebar dengan tinggi ini sebenarnya sama. Itulah sebab kita kata kita boleh terbitkan rumus untuk luas segitiga ini daripada ataupun berdasarkan luas segi empat tepat. Okey, boleh ya? Bagi siapa yang rasa keliru,
tentang apa yang saya cakap ini, tak apa. Awak dengar je. Okey, lepas tu awak dah faham. Okey, ataupun kalau awak tak faham pun tak apa. Okey, awak yang penting awak kena hafal. Okey, rumus ini. Rumus yang pertama. Luas segitiga adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Ini je awak kena tahu. Okey, bagi sesiapa yang faham, tanya. Awak dah tahu dah. Okey, next time awak boleh terangkan bagi kawan awak. Okey, sebenarnya kenapa segitiga ni adalah 1/2 darab tapak darab tinggi, awak dah boleh terangkan dah. Okey, boleh ya? So, ini yang pertama. Jom kita tengok yang kedua. Luas sebuah segi 4 selari. Okey, dengan panjang tapak A dan tinggi B diberi oleh AB. So, daripada gambar rajah ini kita tahu A ini sebenarnya adalah panjang tapak bagi segi 4 selari ini. Okey, dan B ini adalah tinggi untuk segi 4 selari ini. Okey, secara amnya, luas untuk segi 4 selari adalah panjang tapak darab tinggi. Okay, so bagaimana rumus ini boleh diterbitkan berdasarkan segi 4 tepat? Okay, so kita tengok gambar rajah ini ya. So, yang segi 3 di sini, belah kiri ini, saya potong. Bayangkan saya potong garis putus-putus ini, saya potong. Lepas tu segi 3 ini, saya cantum balik. Di sini. So, ini segitiga yang tadi saya potong. Segitiga yang sebelah kiri tu saya potong dan saya cantum di sini. Macam main puzzle saya cantum di sini. So, di sini awak nampak tak sebenarnya saya dah dapat satu segi 4 tepat. So, yang bahagian sini, saya potong, saya cantum di sini. Okay, so maksudnya sama je lah sebenarnya. Okay, so segi 4 tepat kita tahu bahawa panjang darab lebar adalah rumus untuk luas dia, betul tak? Okay, kalau segi 4 selari ni sebenarnya dia pun sama. Panjang tapak ni sebenarnya adalah panjang untuk segi 4 tepat ni. Dan tinggi ni sebenarnya adalah lebar untuk segi 4 tepat ini. So, nampak tak sebenarnya dia sama juga panjang darab lebar. Just nama dia lain. Panjang tapak darab tinggi. Okey? Boleh pelajar? So, tak susah ya. Ini adalah formula kedua yang korang perlu hafal. Okey, tadi yang pertama segi 3. Yang kedua adalah segi 4 selari. Okey, formula untuk luas awak kena hafal yang ini yang kedua. Okey, yang ketiga. Kita tengok. Luas suatu lelayang. Okey, dengan panjang perpenjuru A dan B diberi oleh 1/2 darab A darab B. So, AB ini adalah perpenjuru. Apakah maksud perpenjuru? Dah lupa lah tu. Apakah itu perpenjuru? Perpenjuru adalah garis yang menyambungkan bucu ke bucu. Ini perpenjuru yang pertama. Penjuru yang pertama ni panjang dia adalah A. Nampak tak di sini? Okey. Lepas tu perpenjuru yang kedua ni dari atas sampai ke bawah ini adalah panjang dia adalah B. Okey, so A darab B. Lepas tu darab dengan 1/2. Kenapa nak darab dengan 1/2? Okey, nanti kita tengok. Okey, so luas lelayang, formula dia kita tengok 1/2 darab hasil darab panjang dua perpenjuru. So, ini macam mana dia dari segi 4 tepat. Okey, macam mana rumus ini berasal daripada segi 4 tepat. Okey, sekarang. Sama juga macam tadi. Tengok segi 3 ini saya potong. Yang bawah ni saya potong. Lepas itu, saya masukkan balik di sini. Saya cantumkan di sini. Macam main puzzle kita letak di sini. Okey, lepas tu, yang bahagian sini pula, saya pun potong. Okey, lepas tu saya cantum di atas ini. Okey, so sekarang awak dah boleh nampak kan? Saya dah dapat bentukkan satu, saya kena guna warna apa? Warna hitam. Saya dah dapat bentukkan satu segi 4 tepat. Dan segi 4 tepat ini sebenarnya adalah separuh daripada segi 4 besar ni. Segi 4 tepat besar ni. Nampak tak? Okey, so ini sebenarnya segi 4 tepat ini adalah separuh daripada segi 4 besar ni. Segi 4 tepat yang besar ni. Itulah sebab kita punya formula ada 1/2 daripada panjang darab lebar. Sebenarnya kalau awak perasan, okey, panjang perpenjuru dari yang A ni sebenarnya panjang perpenjuru ini sebenarnya adalah panjang untuk segi 4 tepat. Okey, dan B ni panjang yang ini. Kalau korang tak nampak saya padam balik. Okey, panjang perpenjuru ini sebenarnya adalah panjang untuk segi 4 tepat ini. Lepas tu lebar perpenjuru lebar yang lebar untuk segi 4 tepat ini sebenarnya adalah perpenjuru yang kedua ni lah, yang B ni lah.
Okey, itulah sebab luas lelayang adalah 1/2 hasil darab panjang dengan lebar sebenarnya. Okey, untuk segi empat tepat yang besar ni. Okey, sebab bila awak potong yang kat bawah, lepas tu awak letak di macam main puzzle, letak di bahagian yang putih di atas ini, awak akan dapat membentuk satu segi empat tepat yang merupakan separuh daripada segi empat besar ni, segi empat tepat besar ni. Okey, itulah sebab 1/2 separuh daripada 1/2 tu maksudnya separuh daripada segi empat besar ni. Segi empat tepat besar ni. Okey, boleh ya? So, yang kalau nak senang bagi siapa yang rasa confused, okey, selepas dengar apa yang saya terangkan tadi, tidak apa, yang paling penting awak kena tahu untuk lelayang formula dia yang ini. Ini formula yang ketiga awak kena hafal. 1/2 darab hasil darab panjang dua perpenjuru. Okey, perpenjuru yang pertama, perpenjuru yang kedua awak darabkan, lepas tu bahagi dengan 2. Itu sahaja sebenarnya. So, yang terakhir, luas trapezium. Luas suatu trapezium dengan panjang sisi selari A dan B dan tinggi T diberi oleh 1/2 kurungan A tambah B tutup balik kurungan darab dengan T. Okey, jom kita tengok gambar rajah dulu. A itu adalah panjang sisi yang di atas ini, B adalah panjang sisi di bawah. Okey, awak tambahkan bahagi dengan 2, iaitu ataupun darab dengan 1/2. Lepas tu darabkan lagi dengan T, dengan tinggi trapezium ini. Okey, so secara amnya formula dia adalah luas trapezium adalah 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab dengan tinggi. Baik pelajar, bagaimana kita nak terbitkan luas trapezium berdasarkan luas segi empat tepat? Apa kaitan trapezium dengan segi empat tepat? Okey, jom kita tengok sama-sama. Sekejap. Ini segi empat tepat. Okey, lepas tu sebenarnya daripada segi empat tepat ini kita boleh bentukkan dua trapezium secara adil, iaitu separuh. Kalau kita perasan, awak tengok ini ya. Trapezium yang pertama. Lepas tu yang seterusnya trapezium yang kedua ini. Okey, sebenarnya kedua-dua trapezium ni sama saiz. Kalau awak perasan lah. Okey, untuk trapezium yang pertama ini, atas ini panjang dia 3 kotak, bawah ni panjang dia 4 kotak. Untuk trapezium yang kedua, atas ni panjang dia 4 kotak, bawah dia panjangnya 3 kotak. Nampak tak? Lepas tu tinggi mereka sama-sama adalah 3 kotak. So sebenarnya kalau kita perasan, kedua-dua trapezium ini sebenarnya mereka sama saiz. Okey, maksudnya segi empat tepat ini saya boleh bahagi kepada dua trapezium yang sama saiz. Itulah sebab dalam formula kita ada 1/2. Okey, ada separuh maksudnya. Okey, sebenarnya trapezium ini adalah separuh daripada segi empat tepat. Kita dah tahu, okey, formula ataupun rumus untuk cari luas segi empat tepat adalah panjang darab lebar. So, sebenarnya hasil tambah dua sisi selari ini sebenarnya adalah panjang untuk segi empat tepat. Tinggi ini sebenarnya adalah lebar untuk segi empat tepat. Okey, kejap ya. Ini nampak macam apa? Banyak sangat garisan. Saya padam dulu. Oops. Sorry. Okey, so di sini kita boleh nampak panjang untuk segi empat tepat ini sebenarnya dia adalah hasil tambah panjang sisi selari yang panjang dengan yang pendek. Nampak tak? 3 dengan yang 4. Lepas tu 4 dengan yang 3. Dan kalau awak perasan sebenarnya 4 ini adalah sisi selari yang lebih panjang, 3 ini adalah sisi selari yang lebih pendek. Itulah sebab hasil tambah dua sisi selari. Yang atas dengan yang bawah kita tambahkan dalam gambar rajah yang trapezium ni. So, untuk segi empat tepat ini, panjang dia adalah sisi trapezium yang panjang 4 tambah dengan sisi trapezium yang pendek ini. So, panjang dia adalah 7. Lepas tu, lebar dia adalah 3. So, untuk segi empat tepat ni, luas dia adalah 7 darab 3. Iaitu 21. Okey, kalau saya nak cari
dia adalah separuh daripada segi 4 tepat ini, betul? Okey, iaitu 1/2 darab dengan 7. 7 ini sebenarnya adalah hasil tambah sisi selari yang panjang dengan yang pendek. Kita darab dengan tingginya. Okey, so itulah sebab dia adalah separuh daripada segi 4 tepat. 21 adalah luas untuk segi 4 tepat. 10/5 iaitu separuh daripada segi 4 tepat adalah luas trapezium. Sebab trapezium adalah separuh daripada segi 4 tepat. Okey, saya rasa ini dah sangat jelas ya. So, ini adalah rumus yang keempat yang korang perlu hafal ya. Okey, itu sahaja. Okey, untuk tajuk ini, saya dah terangkan bagaimana nak terbitkan rumus luas segitiga, luas segi 4 selari, luas lelayang dengan luas trapezium berdasarkan luas segi 4 tepat. Okey, saya harap korang boleh cuba hadamkan ya. Okey, bagi sesiapa yang tidak faham apa yang saya terangkan, it's okay. Okey, so awak hafal keempat-empat rumus ini dulu. Okey, lepas tu kalau ada masa nanti awak ulang video ni sampai awak faham. Okey, sebenarnya untuk cara nak terbitkan rumus ni tak akan keluar dalam exam. Saya rasa awak semua perlu ambil tahu. Okey, boleh ya. Dengan itu saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 10.2b pada muka surat 236 dalam buku teks awak. Okey, so untuk yang ini senang je. Tulis satu ungkapan untuk mewakili luas setiap bentuk berikut. Okey, untuk setiap bentuk yang di sini dia tak bagi awak nombor. Okey, dia bagi awak pemboleh ubah. So senang sahaja, awak dah tahu keempat-empat rumus tadi kan? So awak boleh buat terus je. Okey, contoh saya tunjukkan soalan yang paling senang, saya tunjukkan A. Okey, so untuk mewakilikan luas untuk bentuk yang dalam A adalah segitiga, betul? So segitiga saya tahu rumus dia adalah 1/2 darab tapak iaitu M for Malaysia darab dengan tinggi iaitu N for negeri. Okey, so di sini awak tulis je 1/2 MN. Macam ni. Okey, so untuk BCD awak buat cara yang sama. Tunjukkan langkah dulu. Okey, yang terus daripada rumus lepas tu baru jawapan. Saya tak nak terus jawapan pelajar. Kalau awak hantar terus tulis jawapan yang ini sahaja, saya terus anggap awak tak buat latihan ini. Please saya nak awak buat step by step Boleh Itu sahaja untuk 10.2b. Selamat menjawab.